أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, masih lagi bersemangat nak mempelajari hadis dalam program pengajian kita, program iaitu My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Seperti biasa, saya mulakan satu hadis sebelum kita meneruskan pengajian kita. Hadis ni hadis yang menarik, hadis yang diceritakan sendiri oleh sahabat yang rapat dengan Rasulullah, iaitu Saidina Abu Bakar. Satu hari Saidina Abu Bakar berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, allimni du'a ad'u bihi fi salati." Dia kata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa yang aku boleh baca dalam solat aku." Lalu Rasulullah pun bersabda ataupun Rasulullah mengajarkan kepada Abu Hurairah, dia kata, "Qala qul." Dia kata, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kalau tuan-tuan masih ingat, doa ni memang sentiasa kita baca ataupun selalu kita baca di penghujung solat kita. Baik. Seperti biasa, bersama dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah doktor. Ustaz Husaini nampak oren hari ni ya? Nampak oren lah, nampak oren. Okay. Baik, kalau tuan-tuan, puan-puan, penonton masih ingat lagi ketika mana perbincangan kita sebelum ni mungkin ada membahaskan tentang penyakit hati, riak dan sebagainya. Hari ini kita akan mengambil topik yang lebih berkaitan tentang sumbangan dan kesucian jiwa juga sebenarnya. Tapi sebelum kita bincangkan mengenai hadis yang berkaitan, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jom kita selak halaman yang ke-45 Suratul Baqarah ayat 267. Kita lihat apakah pesanan wahyu Allah yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Kalau tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah boleh perhatikan mushaf, ayat yang ke-267 ini Allah Taala mengajak kita, menceritakan kepada kita bahawa kita hendaklah anfiqu min tayyibati ma kasabtum.
iaitu Allah Ta'ala mengajak kita menyumbangkan daripada perkara ataupun hasil yang baik daripada hasil sumbangan kita. Yang inilah perbincangan kita dalam hadis pada hari ini, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis bahawa seseorang tu seharusnya menyumbang dengan sumbangan hasil yang baik, bukan diambil daripada hasil yang tidak baik. Baik, mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah kita perhatikan hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamaratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allah illa at-tayyiba wa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwawuh hatta takuna mithlal jabal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah dengan sebiji buah tamar hasil usaha yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan menjaga sedekah itu untuk pemiliknya seperti seorang menjaga anak binatang ternakannya sehingga menjadi besar seperti gunung. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Masya-Allah, cantik hadis ni tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, maknanya Rasulullah susun satu-satu. Pertama, Rasulullah kata siapa yang menyumbang dengan sumbangan yang walaupun sebesar biji tamar, walaupun sebesar tamar sahaja, maka yang paling penting Rasulullah kata sumbangan tu min kasbin tayyibin, daripada hasil yang baik. Bukan daripada hasil yang mencuri, bukan daripada hasil yang bukan-bukan, daripada hasil yang baik walaupun sedikit, maka dia kata Allah Taala tidak akan menerima melainkan daripada hasil yang baik sahaja. Dan Allah Taala dan Rasulullah kata wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, dan Allah Taala akan menerima dengan tangan kanannya, dalam erti kata yang lain menerima dengan segala kebaikan, menyambutnya dengan segala kebaikan. Maknanya satu perkara yang Allah Taala mengalu-alukan perkara yang kita lakukan tersebut. Thumma yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah Taala menjaga sumbangan kita. Masya-Allah, kalau tuan-tuan bagi sedikit pun Allah Taala akan jaga, sehingga Allah Taala jaga seeloknya dan mengembangkannya. Kama yurabbi, seperti mana dia menjaga haiwan, seperti mana seseorang menjaga haiwan ternakan, dijaga daripada kecil sehingga besar, sehinggalah sumbangan kita tu berkembang menjadi harta yang sangat baik dan menjadi bekalan buat kita di hari akhirat kelak. Perbincangan seterusnya akan dilanjutkan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi untuk perbincangan hadis yang bertajuk sedekah daripada harta yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mendengar hadis daripada Dr. Sanusi yang dibacakan sebentar tadi, kita mendengar tokoh perawi yang selalu juga kita dengar, iaitu sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Tuan-tuan dan puan-puan, acap kali mendengar nama Sayyidina Abu Hurairah ini, dan nak tahu jugalah apakah pesanan ataupun perkara lain yang Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, yang mana mengandungi 3 perkara. Yang pertamanya adalah berpuasa 3 hari setiap bulan, yang keduanya adalah solat duha, dan yang ketiganya adalah tidur selepas solat witir ataupun witirlah. Hadis ini daripada riwayat Bukhari, ya. Dan ini menunjukkan Abu Hurairah yang orang kata meriwayatkan hadis yang banyak, doktor, ya. Betul. Maknanya selalu kita dengar Abu Hurairah ni kan, meningkatkan kecintaan kita kepada sahabat Nabi. Betul. Insya-Allah. Kalau tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah perasan, Abu Hurairah ni kita dah ulang banyak kali dah sebenarnya. Saya kira sebenarnya tuan-tuan dah boleh ingat dah pesanan yang diungkapkan oleh Ustaz Husaini tadi sebenarnya benar. Maknanya perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, lan atrukaha abadan. Abu Hurairah kata, aku takkan tinggalkan 3 amalan tersebut.
hari ini kita ada juga sedikit slide ataupun poin-poin penting juga yang boleh kita kongsikan berkenaan tentang Abu Hurairah. Mari sama-sama kita saksikan tentang tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abu Hurairah, yang mana sebenarnya nama beliau adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar, beliau dilihat selalu bersama dengan kucing dan beliau pernah memasukkan kucing ke dalam lengan baju beliau. Yang ni lah, kalau tak silap saya, sebenarnya berdasarkan riwayat Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana asal dia dapat nama Abu Hurairah ni sebenarnya, Ustaz Usaini. Dia kata, sebenarnya dia kata, kuntu ar'a ghanaman li qaumi. Dia kata, aku membela binakan ternakan, iaitu kambing buat kaum aku. Lalu dia kata, wa inni hirratun saghira, dan aku ada seekor kucing kecil, yang mana bila malam hari aku akan letakkan kucing ni di atas pokok, tapi di siang hari aku akan bawa bersama dengan aku, dan aku akan bermain dengan dia. Dan hasil daripada perbuatan ataupun kesukaan dia bersama dengan kucing dan sebagainya, maka orang ataupun kaum dia melihat dia ataupun memanggil dia sebagai Abu Hurairah. Itu kisah dia yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah, yang menjadikan punca ataupun menceritakan punca sebab kenapa beliau dipanggil sebagai Abu Hurairah. Baik, kita akan masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai sedekah yang baik. Kalau tadi dalam Quran Allah Ta'ala kata, anfiqu min tayyibati ma razaqnakum, bagilah sumbangan kepada harta yang baik, yang bersih ni daripada sumbangan, daripada rezeki kamu. Kemudian dalam hadis pun tadi kita dah bacakan juga mana Allah Ta'ala la yaqbalu illa tayyibah, Allah Ta'ala tidak menerima melainkan juga yang baik. Dan dalam hadis yang lain pun sebenarnya Allah Ta'ala pernah menyebutkan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni sangat baik ataupun menerima sahaja perkara yang baik-baik, yang bersih ni tadi. Yang ni yang pertama, ada beberapa pengajaran penting juga kita boleh belajar daripada hadis ni, Ustaz Usaini. Yang pertama, sebenarnya Rasulullah menggalakkan kita bersedekah walaupun sedikit. Sebab Rasulullah memberikan perumpamaan hanya sebiji tamar saja. Sebiji tamar pun Rasulullah kata kalau Allah Ta'ala terimanya dengan tangan kanannya ataupun dengan segala kebaikan itu tadi, maka akan dikembangkan di syurga nanti sehinggalah menjadi hasil ataupun bekalan buat kita di hari akhirat kelak. Yang ni saya teringat ada satu kisah yang mana Al-Imam Ibn Kathir merekodkan dalam satu riwayat, kisah tentang Abu Dahdah. Nama dia agak ganjil sikit. Kalau sempat saya cuba habiskan kisah ni. Kisah tentang Abu Dahdah ni, bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah Ta'ala kata siapa yang memberikan pinjaman ataupun sumbangan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi dia harta yang berlipat kali ganda ataupun ganjaran yang berlipat kali ganda. Lalu bila Abu Dahdah dengar kisah ni ataupun ayat Quran yang diturunkan ni, lalu Abu Dahdah kata, arini yadaka ya Rasulullah, bagi kedua tangan kau Rasulullah. Maknanya dia minta terus tangan Rasulullah. Dia kata, inni qad aqradtu haiti, dia kata aku sumbangkan terus kebun yang aku ada. Saya rasa macam nak bagi something dekat doktor. Masya Allah, maknanya terus terkesan Masya Allah. Ayat Quran dan hadis yang dibacakan tadi. Abu Dahdah terus minta tangan Rasulullah, dia nak berikan kebun yang dia ada. Lalu Rasulullah kata bila mana dia syahid, Masya Allah. Lepas tu Abu Dahdah sebenarnya mati syahid di dalam perang Uhud. Lalu Rasulullah kata, kam min udhkin mudalla li Abi Dahdah fil jannati, kam min udhkin mudalla li Abi Dahdah fil jannati. Rasulullah kata, aku ternampak tangkai-tangkai tamar bergantungan di syurga. Masya Allah. Maknanya sumbangan yang Abu Dahdah baru sumbangkan kepada Rasulullah, terus Rasulullah nampak di syurga ada hasilnya telah terus. Masya Allah. Yang ni kisah Abu Dahdah ni maknanya kisah yang agak jarang kita dengar. Kalau boleh saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dia punya cerita ataupun dia punya matan ataupun teks hadis tu. Abu Dahdah nama dia. Abu Dahdah segera memberi sedekah, walaupun sedekahnya tu maknanya dia mungkin tak sempat sebab dia syahid dalam perang Uhud, tetapi Rasulullah terus nampak kesan dia, dan ini membuktikan bagaimana sumbangan daripada hasil yang bersih Allah Ta'ala kembangkan dan akhirnya hasil tu berjaya menjadi kita punya amal jariah ataupun ganjaran kita di syurga kelak nanti. Baik, perbincangan selanjutnya akan diteruskan lagi. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan.
Bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis sedekah daripada perkara yang baik ataupun kita hendaklah memberikan sumbangan daripada hasil yang baik. Baik, tadi kita dah cerita bagaimana dalam Quran Allah Ta'ala menggalakkan kita menyumbang daripada hasil yang baik. Kemudian dalam hadis pun Rasulullah telah menjelaskan sedemikian. Kemudian saya dah bawakan contoh daripada Saidina Abu Dahdah yang memberikan sumbangannya yang Rasulullah terus nampak kesannya di syurga. Maka kita akan masuk kepada perbincangan yang selanjutnya mengenai tentang isu semasa. Yang ni saya suka juga untuk bertanya Ustaz Husaini. Kadang-kadang kita ni memang Allah Ta'ala Rasulullah suruh kita sumbang daripada hasil yang baik. Betul. Tapi ada kalangan kita, macam saya teringat waktu saya kecil-kecil tu, saya pergi surau orang yang entah mah cakap lah, orang dah habis meniaga ni kadang bila dah tak habis makanan dia baru dia nak bagi ke surau. Macam mana keadaan macam tu Ustaz Husaini? Dia kalau kita ikutkan boleh kalau kita nak bagi daripada hasil yang berniaga tu, cuma kadang-kadangnya hasil yang dibagi tu kadang-kadang tidak berapa, kata tak berapa elok lah, minta maaf cakap ya. Kalau yang sebaiknya kita menyediakan sesuatu yang kata fresh lah, kata kan, bagi tu sesuatu yang baru ya. Mungkin sebab apa dia takut kalau mungkin tak habis dan sebagainya kan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa, mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedekah tu kalau kita, tidak akan kurang harta itu kalau kita bersedekah. Maknanya kalau kita menyediakan sesuatu yang baru untuk anak-anak hafiz, contoh kan surau-surau masjid-masjid, itu lagi cantik, terbaik. Masya Allah, yang itulah yang kita selalu, kadang-kadang saya selalu perasan juga. Ada juga yang pengetua mak tahfiz dia mengadu, dia kata orang memang bagi sumbangan, bukanlah dia kata kami ni nak berkira ataupun kami ni nak jual mahal, tak bersyukur pula nanti orang kata. Tapi kadang-kadang makanan yang diberikan tu kadang-kadang dah berbuih ke, dah bau, jadi tak sesuai. Saya kira yang ni lah bertepatan dengan apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Rasulullah menggalakkan kita memberikan sumbangan dengan hasil yang baik ataupun dengan fizikal yang baik juga. Bahkan kalau tuan-tuan masih lagi ingat ataupun kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Abu Talhah yang mana dia menyumbangkan harta dia yang paling dia sayang. Bila mana Allah Ta'ala kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan capai kebaikan, tidak akan capai satu kebaikan melainkan kamu menyumbangkan sesuatu yang kamu sayang. Lalu Abu Talhah terus memberikan sumbangannya, maknanya diberikan yang terbaik. Abu Dahdah berikan yang terbaik. Dan kita tengok juga tadi Ustaz Husaini kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Maknanya lagi banyak dia bersedekah walaupun nampak secara fizikalnya berkurang, tetapi mungkin dari aspek yang lain mendapat keberkatan. Maknanya bila dia bagi pada pelajar tahfiz harta yang baik, pelajar tahfiz mendoakan dia, kita tak tahu keberkatan tu datang pada rezeki dia. Maknanya bertambah dari aspek yang lain yang kita tak nampak. Jadi sebab itulah Rasulullah berpesan bahawa sumbangan walaupun kecil daripada hasil yang baik, dan mudah-mudahan daripada hasil yang baik itu akan memberikan keberkatan dan kelapangan buat diri manusia itu sendiri. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, kita bacakan dahulu resolusi ataupun pengajaran yang kita boleh perolehi daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah berusaha memberikan sumbangan yang terbaik buat manusia. Yang kedua, kita hendaklah memastikan sumbangan yang diberikan adalah daripada sumber yang bersih. Kalau boleh harta yang bersih dan perkara itu pun elok, macam tu. Dan yang ketiganya, bersikap ihsan dan kasih sayang kepada semua jenis haiwan. Yang ini kita ambil daripada sifat Abu Hurairah itu tadi, yang sangat menyukai haiwan dan sangat menyayangi haiwan. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Saya seperti biasa menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang akan kita gunakan bagi memastikan melancarkan lagi program pengajian Quran dan hadis kita. Baik, seperti biasa, bagi memberkati dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pengajian kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengangkat tangan berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dipersilakan Ustaz Husaini. Terima kasih Dr. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayuh sama-sama kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dikurniakan kita hati yang lapang untuk sama-sama kita bersedekah, menginfakkan harta kita yang paling baik ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ganjarannya syurga insya-Allah. Insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini suci, lapang daripada segala dosa ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sedekah kami yang kami salurkan ini diterima oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini terbuka untuk bersedekah, menginfakkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah sedekah kami ini sebagai penolong di dalam kubur dan di hari akhirat kelak nanti ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, tiada amalan yang boleh membawa kami ke dalam syurga ya Allah, melainkan dengan sedekah jariah kami yang kami salurkan ini ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.